Umur dalam lingkungan lewat 30-an. Aku pernah berkahwin dengan wanita pilihan sendiri. Ada anak 4 orang. Aku kerja biasa-biasa saja. Kerja di sebuah syarikat sebagai pekerja am. Senang cakap kuli. Gaji tak sampai 1,000. Gaji RM1,000 Malaysia nak bela seorang isteri dan 4 orang anak memang tak cukup. Jadi, untuk menampung segala keperluan tu, aku buatlah macam-macam kerja. Selepas waktu kerja dan hari Minggu, aku ambil upah potong rumput, tebas semak samun, bersihkan kebun dan macam-macam lagi. Semuanya bergantung kepada permintaan. Soal upah, aku tidak meletakkan harga tetap. Berapa orang nak bagi, aku terima. Alhamdulillah, rezeki yang aku dapat tu cukuplah untuk menampung segala keperluan kami sekeluarga. Nak bermewah-mewah? Memang tidak. Isteriku pula tak kerja, hanya suri rumah sepenuh masa. Sejak aku buat kerja lebih masa ni, isteri aku mula nak demand, mula nak minta itu ini. Dia beranggapan yang aku ada duit lebih. Dia tak fikir yang kami perlu menyimpan untuk keperluan anak-anak, atau ketika berlaku kecemasan, sekurang-kurangnya wang simpanan tu boleh digunakan ketika waktu-waktu terdesak. Dia hanya fikir nafsu dia je. Soal makan pun, dia lebih banyak minta makan di luar berbanding masak sendiri di rumah. Bila aku tak dapat penuhi segala kehendaknya, mulalah dia naik angin. Yang paling aku tak tahan, bila dia marah, dia akan terpekik terlolong macam Tarzan, sehingga jiran-jiran pun boleh dengar. Bukan sekali dua, malah sudah menjadi tabiatnya. Betapa malunya aku dengan jiran tetangga tak usah cakaplah. Rumah kami rumah flat. Kalau berlaku apa-apa, satu flat boleh dengar. Memang akan jadi buah mulut. Satu hari, dia beritahu aku untuk mencari kerja di sebuah kilang. Katanya, aku tak mampu untuk memberikan kesenangan. Jadi, terpaksalah dia keluar mencari duit sendiri. Soal penjagaan anak-anak pula, boleh ditumpangkan di rumah atuk dan nenek mereka. Kebetulan atuk dan nenek mereka tidak jauh dari tempat tinggal kami. Amboi, senangnya dia mengatur. Mahu tak mahu, aku terpaksa menurut saja kehendaknya. Kalau diikutkan, aku lebih suka dia sendiri yang mengasuh dan mendidik anak-anak. Tapi, untuk mengelakkan pergaduhan, aku mengalah. Sebab aku tahu kalau bergaduh pun aku takkan menang. Hanya menambahkan aib dengan jiran tetangga saja. Baru beberapa hari bekerja, dia dah mula merungut-rungut. Katanya susah nak berulang-alik naik bas. Jadi, untuk memudahkannya, dia memaksa aku untuk membelikannya kereta. Senang katanya tak kena hujan dan panas. Mahu tak mahu, aku terpaksalah korek sana sini demi mendapatkan sebuah kereta. Tak cukup dengan duit simpanan yang ada, aku terpaksa menebalkan muka, meminjam daripada kawan-kawan dan adik-beradik. Akhirnya, dapatlah juga untuk membayar deposit sebuah kereta terpakai. Walaupun kecil, tapi aku rasa cukuplah untuk dia berulang-alik pergi kerja. Nak buat macam mana? Setakat itu saja yang aku mampu. Sejak dah ada kereta ni, aku tengok makin lama makin jarang pula dia di rumah. Setiap hari bila balik, hari dah malam. Hari Minggu pun tak lekat di rumah. Kemana dia pergi pun aku tak tahu. Nak minta izin aku jauh sekali. Bila ditanya, dia akan meninggikan suara dan hanya akan mencetuskan pergaduhan. Katanya kalau aku dah tak mampu memberinya kesenangan, dia sendirilah yang kena keluar pergi cari duit. Cari duit sampai tinggalkan tanggungjawab kepada suami dan anak-anak. Selang beberapa bulan semenjak dia bekerja, ada desas-desus yang sampai ke telinga aku mengatakan bahawa dia sudah ada kekasih yang sama-sama bekerja di kilangnya. Pada mulanya, aku tidak mempedulikan cakap-cakap orang tu. Sangkaku, orang memang akan sentiasa sengaja nak mencari-cari isu untuk diviralkan.
Tapi lama kelamaan makin banyak pula cerita orang tentang isteri aku. Ada yang pernah terserempak dia sedang berdua-duaan dengan lelaki, ada yang nampak dia berjalan berpegangan tangan, dan macam-macam lagi lah aku dengar. Kerana tidak mahu terus termakan dengan cakap-cakap orang, aku cuba bertanya sendiri kepada isteri aku. Seperti biasa, dia bukan saja tidak menjawab soalan yang aku berikan, sebaliknya melenting mengungkit-ungkit segala kelemahan aku. Beberapa hari kemudian, dia langsung tak balik ke rumah. Aku lihat semua pakaiannya pun sudah tiada di dalam almari. Aku cuba menghubungi dia melalui telefon, tetapi tidak berjawab. Aku pergi ke tempat kerjanya dan mendapati dia sudah berhenti kerja. Menurut rakan sekerjanya, memang dia ada kekasih dan mereka seringkali dilihat berdua-duaan. Tahulah aku bahawa dia memang telah lari mengikut lelaki lain, tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak. Aku kuatkanlah juga semangat demi anak-anak. Aku pergi membuat aduan di pejabat agama. Prosesnya memakan masa berbulan-bulan juga, atas beberapa faktor, asyik tertangguh saja. Dipendekkan cerita, akhirnya isteri aku dapat dihubungi dengan bantuan kawan-kawan dan ahli keluarga. Dan akhirnya aku melafazkan talak 1 di mahkamah. Hak penjagaan anak, aku tak perlu bersusah payah. Memang dia dah serah bulat-bulat kepada aku. Tapi kereta dia ambil. Biarlah, kalau itu kehendak dia, ikutlah. Selepas bercerai, apa yang terjadi kepada bekas isteri, aku dah tak mahu ambil tahu. Aku cuma perlu meneruskan hidup seperti biasa, pergi kerja, cari duit untuk membesarkan anak-anak. Malam, aku akan meluangkan masa untuk anak-anak. Siangnya, semasa aku keluar bekerja, aku hantar anak-anak aku ke rumah pengasuh yang tinggal berdekatan dengan rumahku. Aku dah tak hantar lagi ke rumah atuk dan neneknya. Pengasuh itu pula seorang janda kematian suami. Namanya panjang, aku panggil Ina saja. Mula-mula atas dasar simpati, Ina sanggup menjaga anak-anak aku. Kerana dia memang tahu kisah aku sebab kami tinggal satu flat. Lama kelamaan, hubungan kami semakin akrab. Sebagai lelaki, bohonglah kalau aku katakan yang aku tak ada perasaan. Aku tengok dia pun dapat jaga anak-anak aku dengan sangat baik. Dia sendiri tidak ada anak dengan arwah suaminya. Rupanya aku tidak bertepuk sebelah tangan. Lamaranku diterima dan dia sanggup menerimaku seadanya. Dia mengakui tertarik denganku kerana aku memiliki nilai-nilai yang jarang terdapat pada lelaki lain yang bergelar bapa. Nilai apa tidak pula aku tahu. Nilai 3 Selangor aku tahulah. Hubungan kami pun menjadi lebih daripada seorang pengasuh. Anak-anak aku pun dah memanggilnya dengan panggilan mama. Sekurang-kurangnya dapatlah juga anak-anakku menumpang kasih. Kami merancang untuk mendirikan rumah tangga dalam beberapa bulan terdekat ini. Dia yang faham situasi aku juga tidak mahu membebankan aku dengan hantaran yang tinggi. Di saat aku sedang menghitung hari menanti hari bahagia dengan Ina, tiba-tiba bekas isteriku muncul. Dia meminta untuk kembali kepadaku. Menangis-nangis, merayu-rayu, menggunakan anak-anak sebagai alasan untuk aku terima dia semula. Katanya dia dah sedar, lelaki itu bukanlah yang terbaik untuknya. Selama ini, dia selalu ditipu dan dikhianati. Katanya lagi, akulah yang terbaik. Selama ni dia buta dan tidak menghargai aku sebagai suami. Tapi kini dia sudah insaf. Entahlah, sebenarnya sudah lama aku tutup buku dengan dia. Bertahun-tahun lamanya dia malukan aku dengan sikapnya. Selama bergelar isteri pun tiada rasa hormat kepadaku. Dan cara dia meninggalkan aku pun sangat melukakan hati aku. Tiba-tiba sekarang dia merayu-rayu untuk kembali kepadaku dan berjanji untuk mengubah perangainya. Kau rasa?
Perlukah aku lupakan Ina dan berikan peluang kedua untuk bekas isteriku, atau aku teruskan perancanganku bersama Ina tanpa perlu menoleh ke belakang lagi? Dengan Ina, aku tak tahu apa yang bakal terjadi bila sudah bergelar suami isteri nanti. Dengan bekas isteriku pula, aku tak tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi pengalaman hidup bersamanya sangat pahit. Adakah dia benar-benar sudah berubah atau sekadar janji ahli politik bagi mendapatkan undi? Aku pun tak tahu. Sekarang aku benar-benar buntu. Aku takut jika aku buat keputusan hanya berdasarkan emosi sendiri, aku akan tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi, aku sangat-sangat berharap agar sesiapa sahaja di luar sana yang mengikuti kisah aku ini dapat sedikit sebanyak memberikan pendapat. Mungkin pendapat dari orang lain sedikit sebanyak dapat membantuku dalam membuat keputusan. Sila tuliskan pendapat anda di kolom komentar, nanti aku baca. Terima kasih.